4 September bersama saya Mimi Azira Abdullah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kementerian Pendidikan menyediakan pelan kecemasan sekiranya berlaku penularan wabak COVID-19 di sekolah apabila pembelajaran bersemuka dimulakan bulan depan. Pelan itu membabitkan prosedur operasi standard SOP baru yang dirangka bersama-sama pakar Kementerian Kesihatan KKM. Selepas kita selesai sesi lebat urus, kita sedang adakan sesi lebat urus. Apabila kita selesai dan kita duduk balik dengan Kementerian Kesihatan berdasarkan pandangan dan input yang kita terima, dan daripada situ kita akan umumkan apakah kaedahnya. Tambahnya, pegawai Kementerian Pendidikan juga dalam proses mendapatkan pandangan pihak berkepentingan di seluruh negara dan memberi taklimat kepada guru serta pentadbir sekolah. Sementara itu, guru yang belum atau enggan menerima suntikan vaksin COVID-19 tetap perlu ke sekolah seperti biasa dan melakukan tugasan kecuali mengajar secara bersemuka. Ia membabitkan seramai 2,500 tenaga pengajar seluruh negara yang tidak atau enggan menerima vaksin sebaik sesi persekolahan dibuka secara berperingkat nanti. Guru-guru ini tidak dibenarkan mengajar murid secara bersemuka di dalam kelas, tetapi akan diberi tugasan lain di sekolah. Ya, di sekolah ni banyak tugasan. Tindakan berkenaan tambahnya diambil bagi memastikan ibu bapa yakin bahawa persekitaran sekolah selamat untuk anak-anak mereka. Datuk Dr. Razzie juga menegaskan beliau sendiri akan berhubung dengan sebahagian daripada guru terbabit bagi mendapatkan kepastian punca mereka tidak divaksin. Tindakan dan pendekatan selanjutnya terhadap mereka yang enggan menerima pelalian berkenaan, katanya, sedang dibincangkan oleh Kementerian Pendidikan KPM dengan Jabatan Perkhidmatan Awam JPA. Di Kangar semalam, Datuk Dr. Razzie berkata keputusan awal KPM adalah dengan tidak membenarkan guru yang belum divaksin mengajar secara bersemuka apabila sesi persekolahan dibuka 3 Oktober depan. Dalam perkembangan lain, 2.4 juta ringgit diperuntukkan bagi membaik pulih 4 sekolah di daerah Yan Kedah yang terjejas teruk akibat kejadian fenomena kepala air dari Gunung Jerai yang berlaku 18 Ogos lepas. 4 sekolah itu ialah Sekolah Menengah Kebangsaan Yan, Sekolah Kebangsaan Langkasuka, Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Yok Kun dan SK Haji Nyak Gam. Dan insyaAllah kita akan pastikan supaya pelaksanaan projek-projek kecil ini dapat dilaksanakan secepat mungkin bagi memastikan sekiranya sekolah sampai masa untuk dibuka kelak keadaannya telah baik dan ianya telah bersedia untuk menerima murid-murid. InsyaAllah boleh. Kita dah tengok tadi pemantauannya dan saya dah maklumkan pada pengarah negeri dan juga kepada KSU untuk memastikan supaya keadaan yang perlu dipulihkan itu dapat dipulihkan segera bagi membolehkan sekiranya sekolah dapat dibuka, maka murid-murid dapat hadir ke sekolah. Yang keempat-empat kami lawat ni antara yang paling teruk terjejas lah, ya. Sekolah ni pun antara yang paling teruk terjejas ni. Ini sampai sekaki lebih selut. Beliau berkata demikian selepas meninjau kesan banjir di SK Haji Nyak Gam Yan siang tadi. Dalam pada itu, Dr. Razzie berkata pembukaan sesi persekolahan 3 Oktober nanti dilaksanakan mengikut fasa dan kaedah tertentu yang akan dijelaskan kepada umum selepas selesainya sesi libat urus antara KPM dengan pengurusan sekolah dan guru. Kabar gembira yang kita terima dari Tamasha Paralimpik Tokyo 2020. Jago badminton Chia Liek Hao berjaya menghadiahkan emas kedua kontingen Paralimpik negara, malah turut memahat nama selaku juara pertama dalam acara badminton yang julung kali dipertandingkan di Paralimpik. Aksi final petang tadi acara perseorangan kategori SU5 berlangsung di Gimnasium Kebangsaan Yoyogi. Liek Hao berdepan pemain ranking nombor 1 dunia, Deva Andri Musti dari Indonesia. Berada di ranking kedua dunia ketika ini, Liek Hao berjaya merakam kemenangan set pertama 21-17 dalam tempoh 22 minit. Set kedua lebih sengit apabila beliau ketinggalan buat kali pertama pada kedudukan semasa 13-14.
Namun ia tidak mematahkan semangat atlet berusia 33 tahun itu untuk bangkit sebelum memutlakkan kemenangan 21-15 dalam tempoh 28 minit. Liek Hao turut melebarkan rekod tanpa kalahnya kepada 35 perlawanan sejak Oktober 2019. Bertemu kembali masih dengan laporan Paralimpik Tokyo 2020. Emas ketiga buat negara, kali ini sumbangan Latif Romli dalam acara lompat jauh lelaki T20. Latif melakukan lompatan terbaiknya pada lompatan kedua iaitu 7.45 meter. Tempat kedua dan ketiga milik atlet dari Greece dan Australia. Terima kasih Cikgu merealisasikan impian saya. Siapa sangka rekaan Cikgu Wan Muazzam Wan Abidin atau dikenali sebagai Cikgu Azam membawa 1001 makna kepada muridnya yang OKU penglihatan. Kini Nur Yusrina Alisha Yusri 12 tahun dapat berlari tanpa terlalu bergantung kepada bantuan orang lain. Mula membangunkan rekaannya yang diberi nama Cabeless sejak tahun lalu, ciptaannya ini sudah melalui 3 fasa pembangunan. Idea ini tercetus bagi memudahkan muridnya yang mempunyai masalah penglihatan untuk berlatih dalam persiapan acara olahraga. Kebiasaannya, guru sebagai pengiring atau guide perlu berlari bersama murid OKU dengan menggunakan tali atau murid perlu memegang bahu guide untuk membantu mobiliti dan navigasi. Guide dan pelari memerlukan fizikal yang hampir sama. Ketinggian sebaiknya adalah sama. Sukar untuk mendapatkan pelari dan guide yang sama. Sekiranya tidak sama, akan menyakitkan salah seorang daripada mereka. Yang kedua adalah latihan yang berterusan. Latihan berterusan ini bermaksud latihan kenalah bersama sentiasa untuk mendapatkan satu rentak larian yang sama sentiasa dan mempunyai fitness yang sama. Sekiranya salah seorang kurang, larian itu tidak dapat diteruskan. Mengalami masalah penglihatan sejak kecil tidak mematahkan semangat Alisha untuk aktif dalam bidang sukan. Selain sukan lompat jauh, Alisha sangat meminati larian dan turut mewakili negeri dalam kedua-dua sukan ini. Antara cabaran ialah pergerakan yang terbatas jika tiada pertolongan daripada orang lain semasa berlari dan kurang alat sokongan untuk berlari. Pengalaman saya setelah menggunakan alat ciptaan Cikgu Wan Muazzam ialah membantu meningkatkan larian dengan lebih pantas berbanding menggunakan tali dan pegang bahu guru semasa berlari. Alat ini dicipta bagi membantu dalam navigasi, mobiliti, stabiliti dengan kebebasan kelajuan mengikut kemampuan pelari. Dengan adanya Cabeless, kini Alisha dapat berlari dengan lebih yakin dan bersemangat. Bahkan rekaan inovasi Cikgu Azam ini mampu membawa Alisha berlari sejauh 5 km. Siapa boleh membawa Alisha sekarang menggunakan Cabeless? Tidak memerlukan ketinggian, tidak memerlukan latihan yang lama. Sesiapa boleh menggantikan Cikgu Azam. Sekiranya Cikgu Azam bawa, Cikgu Azam penat, sesiapa boleh menggantikan Cikgu Azam. Alisha yang penting dia boleh berlari dan ke hadapan. Tak perlu ketinggian, tak perlu latihan bersama yang agak lama dan teknikal tidak perlu sangat dirisaukan. Ciptaan Cikgu Azam ini amat besar maknanya buat Alisha yang bercita-cita menjadi atlet Paralimpik suatu hari nanti. Baiklah, kesan pandemik COVID-19 dirasai setiap daripada kita. Ada yang kehilangan pekerjaan, hilang ahli keluarga, kesihatan terjejas dan macam-macam lagi. Di kala sukar inilah semua pihak harus bangun dan bersatu membantu meringankan beban dalam kalangan anggota masyarakat yang lain. Justru timbul kesedaran seorang pelajar untuk menghasilkan aplikasi yang memudah cara kepada pengguna meminta dan menyalurkan bantuan keperluan.
Aplikasi yang dikenali sebagai Bersamamu itu dilancarkan pada pertengahan Ogos baru-baru ini. Menurut perekanya, Tong Jing Yen, pelajar tingkatan 6 Sekolah Menengah Jenis Kebangsaan Katolik Petaling Jaya, Selangor, aplikasi itu dihasilkannya ekoran simpati dengan anggota masyarakat yang menghadapi kesukaran hidup akibat penularan COVID-19. Aplikasi Bersamamu merupakan sebuah platform untuk menghubungkan warga Malaysia untuk tujuan amal. Mereka yang ingin memohon atau memberikan bantuan boleh menggunakan aplikasi Bersamamu untuk menyiarkan permintaan atau dermaan mereka. Jelas Jing Yen lagi, melalui aplikasi terbabit, setiap individu yang memerlukan bantuan boleh mendapatkan keperluan lebih khusus dengan menyenaraikan barang asas yang dikehendaki. Susulan keberkesanan aplikasi itu tidak sampai sebulan, ia telah dimuat turun lebih 700 kali. Aplikasi Bersamamu telah dimuat turun sebanyak 700 kali dan terdapat lebih daripada 50 orang telah menyiarkan dermaan atau permintaan dalam aplikasi itu. Terdapat juga ulasan positif di Gedung Play seperti seorang pengguna yang berterima kasih atas kejayaan dia mendapat bantuan daripada orang lain untuk meringankan bebannya. Berikutan sambutan yang menggalakkan, Jing Yen merancang untuk menambah baik aplikasi itu pada masa hadapan. Selain Bersamamu, Jing Yen turut membina aplikasi anti dadah untuk satu pertandingan anjuran Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK. Melalui pertandingan itu, Jing Yen berharap aplikasinya digunakan AADK bertujuan memerangi penyalahgunaan dadah. Zoo Mini Taman Teruntum bakal jadi zoo hybrid pertama di dunia selepas projek naik taraf siap sepenuhnya menjelang awal tahun depan. Projek yang bermula bulan ini dibangunkan dengan konsep baru, menggabungkan elemen haiwan hidup dan haiwan animatronik prasejarah seperti dinosaur yang mengadaptasi teknologi industri 4.0. Inisiatif menaik taraf zoo itu dilakukan Majlis Bandaraya Kuantan MBK dengan kerjasama sebuah syarikat membabitkan pelaburan 12 juta ringgit. Menurut Datuk Bandar Kuantan, Datuk Hamdan Hussein, antara pembaharuan dilakukan ialah mewujudkan pelbagai produk menggabungkan haiwan hidup dan haiwan animatronik prasejarah. Ia termasuk pameran dinosaur diadaptasi menerusi teknologi industri terkini. Dan kami sentiasa merancang untuk menambah bilangan haiwan yang ada. Projek ni sebagai daya tarikan baru? Sure, pasti. Ya. Sumber daya, produk barulah, tarikan baru. Kanak-kanak lagi suka. Kalau kita lihat pihak ini mengatakan bahawa hybrid zoo pertama di dunia. Usaha Zoo Mini Taman Teruntum seluas 4.4 hektar terletak berhampiran pantai Teluk Cempedak dilakukan dengan mengekalkan struktur sedia ada, tetapi bakal dilengkapi pelbagai kemudahan baru untuk pengunjung. 30% kawasan zoo akan dikekalkan untuk haiwan hidup dan selebihnya dibangunkan untuk projek edutourism termasuk makmal dinosaur sebagai tarikan utama. Produk baru ini juga bakal menyumbang kepada usaha pemulihan sektor pelancongan domestik yang suram selepas penularan COVID-19. Pada 27 Mei 1961, idea penubuhan Malaysia dicetuskan oleh Perdana Menteri Malaysia pertama, Tunku Abdul Rahman. Ia melalui ucapan beliau di Persidangan Persatuan Wartawan Luar Negeri Asia Tenggara di Hotel Adelphi, Singapura yang menyatakan perlunya Persekutuan Tanah Melayu, Singapura, Sabah, Brunei dan Sarawak membentuk kerjasama politik dan ekonomi bertujuan menyekat pengaruh komunis. Pada 23 Julai 1961, Mesyuarat Persatuan Parlimen Commonwealth Cawangan Tanah Melayu dan Borneo menubuhkan Jawatan Kuasa Perundingan Perpaduan Malaysia dengan dipengerusikan oleh Donald Stephen. Ia bertujuan memberi penerangan lebih jelas tentang konsep Malaysia khususnya kepada penduduk Sabah, Sarawak dan Brunei. Masih bersama Buletin Didik. Tidak cukup dengan rekod dunia, kini BTS menghuni pula Guinness World Records 2022 Hall of Fame. Badan Rekod Dunia itu baru-baru ini menjelaskan BTS memasuki Hall of Fame selepas memecahkan 23 rekod dunia. Ini termasuklah kumpulan yang paling banyak di-stream di Spotify mengatasi band Britain Coldplay.
kumpulan muzik dengan pengikut paling ramai di Instagram, jumlah penonton tertinggi untuk tayangan perdana video muzik dan banyak lagi. Pengaruh positif yang disebarkan BTS menerusi pelbagai kempen turut mendapat perhatian, termasuklah kerjasama dengan UNICEF untuk Love Myself campaign yang mempromosi kesedaran kesihatan mental serta sokongan terhadap kanak-kanak dan remaja. Segala pencapaian kumpulan 7 anggota ini akan dipaparkan dalam 2 muka surat Guinness World Records yang dikeluarkan bulan ini. Ini pula mengenai salah seorang anggota BTS, Jimin. Beliau kini artis pertama di dunia yang mendapat promosi besar-besaran yang dihadiahkan peminat di akhbar The Times dan The New York Times serentak. Kedua-dua iklan akan dipaparkan pada 13 Oktober nanti, sempena ulang tahun kelahiran Jimin yang ke-26. Pencapaian ini berjaya dilakukan kumpulan penyokong Cina Jimin, Park Jimin-ba, yang terkenal dengan projek-projek sokongan bertaraf dunia. Antara projek lain yang diumumkan mereka sebelum ini, pesawat Jeju Air eksklusif bertemakan Jimin yang beroperasi selama 3 bulan bermula September. Sejarah pemilihan bunga kebangsaan bermula pada akhir tahun 1958 apabila Kementerian Pertanian mencadangkan 7 jenis bunga, iaitu bunga kenanga, bunga raya, bunga melur, bunga teratai, bunga mawar, bunga cempaka dan bunga tanjung. Berdasarkan pertimbangan pelbagai aspek, Kabinet memutuskan untuk memilih bunga raya sebagai bunga kebangsaan. Ini kerana bunga raya memiliki kelopak yang besar, lebar dan melentur. Nama bunga raya telah dikenali di tanah Melayu sejak dahulu kala dengan satu nama sahaja. Pada tahun 1960, Perdana Menteri Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj mengisytiharkan bunga raya atau nama saintifiknya Hibiscus rosa sinensis sebagai bunga kebangsaan Persekutuan Tanah Melayu ketika merasmikan pameran Malayan Agro-Horticultural Association MAHA di Kelab Turf Selangor. Sifat bunga raya yang memiliki 5 kelopak dikaitkan dengan 5 prinsip rukun negara yang diperkenalkan pada tahun 1970. Bunga raya telah didaftarkan sebagai objek warisan negara di bawah kategori objek warisan ketara pada tahun 2007 sebagaimana yang termaktub dalam Akta Warisan Kebangsaan 2005. Kembali dengan laporan Paralimpik Tokyo 2020. Impian atlet olahraga para negara Muhammad Rizwan Puzi untuk mempertahankan pingat emas tidak kesampaian apabila menamatkan saingan di tempat keempat pada peringkat akhir acara 100 meter T36 pagi tadi. Tumpuan seluruh peminat sukan tempatan pagi tadi terarah kepada Muhammad Rizwan Puzi yang turun dalam aksi final 100 meter T36. Beraksi selaku pemenang pingat emas Rio 2016, atlet berusia 33 tahun itu bermula baik di awal saingan. Namun memasuki 50 meter terakhir, beliau dipintas atlet lain sebelum akur menamatkan cabaran di tempat keempat dengan catatan 12.15 saat. Pingat emas dimenangi Deng Peicheng dari China dengan catatan temasya Paralimpik baru 11.85 saat. Sementara perak diraih atlet Australia James Turner dengan catatan 12.00 saat. Manakala pingat gangsa milik atlet Argentina Alexis Sebastian Chavez dengan 12.02 saat. Meskipun tidak berjaya meraih sebarang pingat, Muhammad Rizwan tetap menjadi kebanggaan keluarga. Bagi bapanya Muhammad Puzi Mat Isa, kejayaan Rizwan yang mesra disapa Dek Wan berada di pentas Paralimpik telah membuka mata ramai rakyat Malaysia akan keupayaan anak-anak istimewa membuktikan kehebatan di peringkat antarabangsa. Saya sebagai seorang bapa ni, saya berharapkan adik Wan tidak rasa kecewa lah dengan orang kata keputusan pada pagi ni. Kita minta dia orang kata tenang lah. Itu orang kata dah dia ditakdirkan. Dia tidak menangis padang pingat lah. Tapi tak apa, kita sebagai ayah, sebagai keluarga ni berasa bangga. Bangga mendapat anak yang seperti adik Wan ni, anak istimewa. Kita orang kata apa yang tindakan dia selepas ni pun kita sokong. Kita akan dorong dia, kita akan bagi sokongan. Kalau dia kata dia nak cebur lagi pun kita bagi. Kita sokong dia, kita akan bagi dorongan sepenuhnya. Orang kata tahun ni insya-Allah, tahun ni mungkin tak ada rezeki. 2-4 tahun lagi mungkin ada rezeki.
Melaka United berjaya mengekalkan kedudukan dalam saingan Liga Super musim depan selepas menewaskan Perak FC 2-1 di Stadium Hang Jebat. Keputusan itu menyaksikan Melaka United mengumpul 21 mata dan memperbaiki kedudukan ke tangga ke-7. Sementara nasib berbeza dialami Perak FC tersingkir buat kali pertama dalam saingan Liga Utama negara ini. Melaka United dan Perak FC beraksi di Stadium Hang Jebat dengan misi memburu 3 mata penuh bagi menyelamatkan pasukan daripada zon penyingkiran. Tuan rumah terlebih dahulu melakukan serangan berbahaya ke kubu pelawat, namun situasi kelam kabut pada minit ke-10 gagal diterjemahkan dalam bentuk jaringan. Skuad bimbingan Zainal Abidin Hassan sekali lagi memperoleh peluang untuk membuka jaringan, namun sepakan percuma Sony Norde sekadar menggegar palang lawan. Bagaimanapun, pasukan Bos Gores terlebih dahulu memecah kebuntuan selepas pengadil menghadiahkan sepakan penalti minit ke-30. Peluang itu berjaya disempurnakan Sergio Aguero untuk meletakkan pasukannya 1-0 di depan sehingga tamat separuh masa pertama. Bersambung babak kedua, Melaka United yang terdesak mencari gol penyamaan akhirnya ceria apabila sepakan lencong dari luar kotak penalti yang dilakukan Manuel Ott berjaya menewaskan penjaga gol pelawat Muhammad Nasrullah Abdul Aziz minit ke-66. Jaringan itu nyata menyuntik semangat tuan rumah untuk terus memburu jaringan dan hasilnya Sony Norde cemerlang menjaringkan gol kemenangan minit ke-79. Tiada lagi gol menyusul, Melaka United kekal beraksi dalam saingan Liga Super musim depan selepas mengumpul 21 mata. Sementara Perak FC yang mengutip 13 mata tersingkir ke Liga Perdana 2022. Baiklah, keindahan Festival Cahaya di Berlin, Jerman mengakhiri buletin didik. Acara tahunan dengan tema memelihara alam sekitar itu menyaksikan lebih 70 bangunan di sekitar ibu kota bermandikan cahaya berwarna-warni. Saya Mimi Azira Abdullah, salam hormat dan jumpa lagi.